Muslimat dimati Allah sekalian, saya nak respon ataupun kita sama-samalah memberikan bincangkan tentang satu topik yang sedang hangat dibincangkan, viral berkenaan dengan penyakit Ain. Penyakit Ain. Kenapa nama dia Ain? Kan penyakit Ain. Susulan daripada ada influencer, ada disebut founder produk kan, yang sedang tular saat ini isteri dia sakit Ain, perubahan ialah sakitlah kesan daripada penyakit Ain dan juga kesan daripada sihir dan sebagainya. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Antara yang saya diberi pesan saya juga selalu diberi pesan oleh guru-guru, oleh orang-orang alim, orang soleh berkenaan dengan penyakit Ain. Antara faktornya kerana pelibatan saya secara umum di khalayak ramai. Kemudian kita tahu penyakit Ain dia boleh datang dalam bentuk kekaguman manusia terhadap mungkin terhadap ilmu, mungkin terhadap rupa paras, terhadap harta ataupun apa saja. Dan penyakit Ain juga boleh datang dalam sebab-sebab yang lain tuan-puan sekalian. Dan saya pernah bertanyakan, ialah kita merujukkan, kita bimbang sebab kita nak dalam keadaan kita sihat, kita tidak mahu kita yang menyebabkan berlakunya penyakit Ain dan sebagainya. Masya Allah muslimin muslimat. Dan saya rasa agak tenang dan kuat bila ada seorang guru mengatakan, Ustazah, mudah-mudahan Ustazah selamat daripada penyakit Ain dengan Ustazah terus istiqamah. Kerana dia kata, saya lihat Ustazah selalu memulakan kuliah dengan zikrullah. Kalau tuan-puan sekalian perasan, saya kan selalu macam sebelum mulakan apa-apa bercakap, bahkan live, bahkan menulis pun, biasanya saya akan mulakan dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau saya bercakap pun, saya akan sebut tu. Kalau saya nak live pun, saya akan sebut. Bahkan biasa kalau saya nak menulis di FB pun, saya mulakan dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan sebenarnya rutin ataupun tabiat saya bila bercakap nak mulakan dengan kalimah zikrullah, memuji Allah demikian, ia adalah satu amalan kebiasaan saya sendiri. Subhanallah, amalan kebiasaan saya sendirilah. Maksud saya ialah dah menjadi rutin. Nak sebut tabiat ia juga tabiat ataupun rutin ataupun kaedah. Sebelum saya bagi salam, maksud memulakan sesuatu dengan kadang perbualan, jumpa kawan ataupun meeting, subhanallah, ia menjadi satu kebiasaan. Dan seorang alim ni kata, dan itu antara penghalang ataupun pemutus kepada penyakit Ain. Bukan hanya orang yang kagum dengan kita saja yang perlu menyebut kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita yang memulakan sesuatu, kita yang boleh menimbulkan situasi penyakit Ain itu, perlu memulakan dan menjadikan kebiasaan kita dengan memuji Allah terlebih dahulu. Masya Allah. Bila kita sebut subhanallah, maha suci Allah, kita sedang menyucikan Allah daripada segala yang sekutu dengannya. Sesuatu yang mensyirikkan Allah. Bila kita subhanallah, maha suci Allah, daripada segala bentuk-bentuk pujian yang dilemparkan kepada kita, sebenarnya itu untuk Allah. Jika Allah memuji kita indah, cantik, maka sebenarnya pujian itu maha suci Allah. Pujian itu adalah untuk Allah. Kerana Allah ya badi', Allah ya jamil, yang maha indah. Allah ya badi', yang maha menciptakan keindahan, lah yang menciptakan keindahan. Dan apabila orang memuji dan kagum dengan ilmu yang kita miliki, lalu dengan ucapan subhanallah itu, sebenarnya pujian itu bukan untuk kita. Sebab kita jahil, kita bodoh. Kita jahil. Lihat bagaimana bayi baru lahir, itulah hakikat diri kita. Tak tahu apa-apa, kosong, zero.
Tetapi Allah yang alim, yang maha memiliki ilmu, meminjamkan kita sedikit ilmu pengetahuan. Tak sampai satu titik pun. Sikit sangat tuan-puan sekalian ilmu pengetahuan yang Allah kurniakan. Jika dikumpulkan seluruh ilmu pengetahuan daripada Nabi Adam sampailah umat terakhir, dikumpulkan tak sampai pun satu seperti sebesar biji zarah dengan ilmu Allah. Allahu Akbar. Dan bila orang memuji, oi kayanya kau, hebatnya kau ni, banyaknya harta. Pujian itu sebenarnya ditujukan kepada Allah ya Ghani ya Mughni, yang maha kaya dan memberikan kekayaan. Tuan-puan, kita faham bahawasanya jika dikumpulkan seluruh kekayaan daripada manusia yang pertama sampai manusia terakhir, kekayaan Qarun yang sangat luar biasa, tidak ada lagi manusia yang boleh melepasi daripada kekayaan Qarun. Qarun, tuan-puan sekalian, dia punya kunci untuk gudang kekayaan dia. Dia ada banyak gudang. Pintu gudang pun diperbuat daripada emas. Sampai kunci nak buka gudang, nak kata betapa besarnya gudang dia, dilambangkan dengan besarnya pintu gerbang nak buka gudang kekayaan dia. Digambarkan kunci perlu diangkat dengan 10 orang lelaki yang perkasa. 10 orang ke, berapa orang, 4 orang ke. Maksudnya kunci tu pun dah berat. Kunci pun dibuat daripada emas. Nak buka gudang Qarun, nak buka pintu. Nak kata besarnya pintu dan besarnya kunci. Kunci tu perlu diangkat dengan beberapa orang lelaki. Subhanallah. Tapi sekelip mata je Allah tenggelamkan Qarun dengan hartanya, ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Jika dikumpulkan segala harta, tidak ada nilai sedikit pun, bahkan seluruh dunia dan isi ni tidak sampai seberat sebelah sayap nyamuk. Sebab itu bila orang memuji, kita kaya, anda kaya dan sebagainya, subhanallah, kita sebenarnya tak layak pun dengan pujian tersebut. Hakikatnya kekayaan Allah lah yang maha kaya memberikan pinjaman kekayaan untuk menguji kita jadi sombong ke tidak, sedekah ke tidak dan sebagainya. Sebab itu kita yang membiasakan memuji Allah, bila orang puji kaya ke apa, tak rasa apa-apa sebenarnya. Sebab kita tahu orang itu hakikatnya bukan memuji kita, dan hakikatnya ni bukan milik kita. Allah yang Malik, yang maha memiliki, itulah pemilik utama dan pemilik sebenar. Dan itu terbukti tuan-puan yang dimati Allah sekalian, tidak pernah ada manusia yang pernah memiliki selama-lamanya kecuali sedekah. Tidak pernah ada manusia memiliki harta selama-lamanya kecuali sedekah sahaja. Setelah kita mati, nama kita pemula ditinggalkan, orang dah panggil arwah, orang dah panggil jenazah. Setelah kita mati, kereta kita walaupun ada 10 terus bertukar milik kepada pewaris ataupun dijual, duit tu mereka ambil. Emas yang kita pakai semua akan dilucutkan. Sebaik mati akan dibuka, dilucut, dibuka. Bahkan kalau ada gigi palsu pun, yang tak ada siapa dah nak buka, orang buang. Tak ada orang nak gigi palsu tu. Sebab ia bukan milik kita. Semua dicabut. Semua tu apa sekarang, tak ada apa-apa. Kosong. Kecuali sedekah saja. Contoh harta wakaf yang kita wakafkan, yang kita wakaf untuk bangunan, yang kita wakaf sekian-sekian. Contoh harta wakaf Saidina Uthman bin Affan yang ada meninggal 1004 tahun yang lepas. Kan hampir 1400 tahun lepas, tapi kekal sampai hari ini. Sebab itu ada lagi telaga Saidina Uthman bin Affan. Ada lagi hotel yang dibina hasil daripada belanja Saidina Uthman bin Affan. Nak katanya, harta yang kekal setelah kita mati, harta wakaf. Harta yang kita infak, sedekah kita tu masih kekal. Tapi harta selain daripada itu, semuanya berpindah milik. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, tidak ada harta yang pernah dimiliki oleh manusia selama-lamanya. Ia berpindah-pindah sahaja. Daripada tangan ke tangan, tangan ke tangan. Kalau sekarang kita ada rumah yang cantik, sekarang kita kata, okey, datanglah jemput datang rumah saya. Lepas kita mati mungkin jadi rumah anak. Lepas anak kita mati berpindah ke cucu kita. Mungkin selepas cucu kita pun dah tak nak, rumah pun dah design lama, dia pun jual dapat duit. Berpindah milik lagi. Sentiasa berpindah milik sampailah hari kiamat. Kereta kita mungkin lepas kita mati elok lagi anak guna. Bila anak dah guna, dah buruk dah, jual kat besi buruk dapat duit. Duit pun cucu cicit guna. Berpindah milik. Kereta buruk itu jadi besi buruk, jadi pemilik kedai besi buruk. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian.
Apa saja orang puji kita cergas. Nampak cergas ya, sihat ni. Alhamdulillah saya jaga pemakanan, kita cakap. Tetapi hakikat pujian itu untuk Allah ya Rashid, yang maha cergas, yang memberikan kecergasan. Allah yang matin, yang maha teguh, memberikan keteguhan. Allah yang qawi, yang kuat, yang maha kuat, yang memberikan kekuatan. Subhanallah, tuan-puan sekalian, tidak ada apa milik kita. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Saya nak bercakap tentang penyakit ain. Bila seorang guru, orang alim dikata ustazah teruskan istiqamah, memulakan sesuatu dengan pujian kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah ya Hamid. Itu nama Allah Asmaul Husna, Allah ya Hamid, Allah yang maha terpuji. Alhamdulillah, Allah yang maha terpuji, segala pujian hanya bagi Allah. Alhamdulillah, segala pujian lillah, adalah untuk Allah, bagi Allah. Lepas tu kita sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar daripada segala-galanya, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat. Semua termasuk dalam kalimah Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, itu sekadar mukadimah tentang penyakit sihir ataupun penyakit ain. Sahabat-sahabat, jika boleh kita sendiri jangan rasa kita tak diuji dengan penyakit ain. Kita kata, saya ni tak ada nak penyakit ain ni. Tak ada, saya ni, saya orang biasa je. Saya tak ada rupa, contoh ya. Saya pun bukan orang kaya. Saya tak ada sebab untuk penyakit ain ni, tuan-puan sekalian. Subhanallah, Allah, penyakit-penyakit yang melibatkan penyakit yang batin, penyakit yang tidak dilihat ni, tuan-puan sekalian, siapa pun boleh terkena. Siapa pun boleh terkena. Kalau kita kata sebab glamour, seseorang itu terkena penyakit ain dan juga sihir, ramai sangat. Ramai sangat. Orang yang tak glamour, tak dikenali pun. Sihir ni tuan-puan sekalian, dia boleh jadi sebanyak sebab. Ada sebab dengki, ada sebab marah, ada sebab benci, ada sebab iri hati kan. Ada tak ada sebab. Tapi kebetulan pengamal-pengamal ilmu hitam, pengamal santau, dia nak test ilmu dia, dia hantar je, dia tuju je kepada sesiapa, terkena. Subhanallah, tuan-puan sekalian, ada kawan saya masa sekolah menengah. Saya ni bila sebut ni kawan ni, saya terbayang wajah dia. Saya terbayang wajah dia, jelas sangat wajah dia dalam ingatan saya. Sebab kawan, duduk satu asrama, ingat lagi. Lepas tu dah masuk kuza, dia dikhabarkan meninggal dunia. Mengejut tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Bila tahu dia meninggal dunia sebab apa, memang sedih. Dia disantau, dia kena santau. Dan santau tu sebenarnya bukan nak tujukan pada dia. Masa tu dia makan di sebuah kedai makan. Orang nak hantar santau tu kepada kedai sebab bisnes kan. Kemudian dia bukan target. Tapi santau angin kan. Lepas tu dia kena. Dan apa yang berlaku, teruklah dia sakit apa semua, berubat sana sini sampai muntah darah, muntah kaca, muntah macam-macam, akhirnya dia meninggal. Subhanallah, Allahu Akbar. Seorang yang ceria, seorang yang baik, seorang yang suka senyum. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian ada beberapa orang lagi sahabat-sahabat kami yang dia uji dengan penyakit sihir dan sebagainya. Subhanallah. Saya sendiri ada pengalaman sihir. Saya sendiri ada pengalaman di sihir dan sebagainya. Saya juga ada pengalaman berubat, tapi saya tidak mahu mensensasikan ataupun saya tak mahu berkongsilah secara detail. Bagaimana saya berubat dan bagaimana sakit sihir itu boleh menjejaskan saya. Bagaimana ia mengganggu kehidupan saya dan sebagainya, dan bagaimana saya pulih. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya percaya, tuan-puan sekalian, percayalah. Kita sebenarnya memang kena wajib ada pendinding, nak sebut istilah pendinding ataupun ruqyah, yang kita boleh merawat diri kita sendiri, yang kita boleh ikhtiar, yang perlu kita jadikan amalan istiqamah, tuan-puan sekalian. Amalan istiqamah, Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, mungkin kalian nampak, ustazah ni ramai orang suka, orang sayang. Tetapi tuan-puan sekalian harus faham, seramai itu orang suka, orang sayang, ramai juga orang yang benci, orang yang haters, benci, yang memang tujuan menghantar sihir untuk
supaya saya berhenti ceramah, saya berhenti mengajar, supaya saya jatuh, saya sakit, tersungkur. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan begitulah biasanya bila saya buat rawatan, saya dapatkan rawatan apa semua. Kebanyakannya perawat yang diyakini tuan-puan sekalian. Kan saya tak sebutlah perawat daripada mana dan sebagainya. Namun begitulah hakikatnya tuan-puan sekalian. Bila orang berada di dunia dakwah, ada musuh-musuh dia. Bila dilihat kita diterima oleh masyarakat dan masyarakat boleh menerima apa yang kita sampaikan, sekian-sekian, wallahu alam. Jadi begitulah ujian dan cabarannya. Baiklah, sekarang saya nak pergi, Masya Allah, penyakit ain dan rawatannya, muslimin-muslimat sekalian. Penyakit ain dan rawatannya. Sekarang saya sedang buka Mufti Wilayah Persekutuan. Maksudnya, ini adalah tulisan daripada Al-Afkar 43, penyakit ain dan rawatannya. Dan kita akan sentuhlah sikit berkenaan dengan sihir. Okey, ini susulan daripada perkara yang perkongsian yang tular kan, yang viral di FB akhir-akhir ini. Jadi eloklah kita bincangkan terus penyakit ain dan rawatannya. Masya Allah. Okey, ini soalan ditujukan kepada Datuk Seri Mufti Wilayah Persekutuan dan bagaimana Datuk Seri Mufti dan juga Sahibu Samaha Mufti dan juga tim mereka menjawab soalan penyakit ain. Okey. Penyakit ain adalah sabit. Penyakit ain adalah satu penyakit yang benar. Penyakit yang sabit ataupun yang memang disebut di dalam syarak. Memang ia daripada peristiwa yang benar berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia ada nas syarak. Maksud dia ada dalil daripada syarak. Dia bukan daripada perawat ke, bukan daripada kata-kata manusia, fikir-fikir manusia, tak. Ia memang ada daripada Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang penyakit ain. Okey, dalam surah Al-Qalam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian. Masya Allah. Okey, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang pandangan. Cuba perhatikan, Allah berfirman, dan sesungguhnya orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu, hampir-hampir menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh benci dan permusuhan. Tuan-puan sekalian, sebab itu saya sebutkan, penyakit ain ini, kita jangan fikir tentang ia melibatkan kekaguman sebab dia cantik, sebab dia tayang kemewahan, sekian-sekian. Ia boleh jadi dengan pandangan kebencian, dengan pandangan yang geram. Lalu seseorang itu dia pandang dengan perasaan yang benci, yang meluat, yang geram. Subhanallah, penyakit itu boleh menyebabkan seseorang yang dipandang itu jatuh sakit dan boleh menyebabkan maut, tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, okey, baiklah. Kalau saya pergi pada istilah penyakit ain. Ain tu, ejaan dia, ain, ya, nun. Ain, ya, nun. Subhanallah. Ain tu maksud dia mata. Ainun maksudnya mata. Kalau orang nama Aini tu maksud dia mataku. Ain saja mata. Ainun samalah mata juga. Ada Ustazah Ainun kan nama kan. Jadi Nurul Ain, kadang-kadang cahaya mata maksud dia. Jadi penyakit ain, ia memang daripada nas syarak, daripada firman Allah dan juga ada hadis Nabi. Yang datangnya daripada pandangan mata. Walaupun dia tak ada zikir apa-apa, dia tak ada baca mantra, dia tak ada sebut apa-apa pun tuan-puan sekalian. Dengan pandangan mata, boleh menyebabkan adanya penyakit ain. Antara faktornya adalah dia datang dengan, bukan mata tu dengan tengok saja, tak. Dia datang dengan perasaan yang meluap-luap, perasaan dalaman. Tuan-puan sekalian, kita ni, saya pernahlah dengar penjelasan daripada orang-orang yang mahir dalam ilmu ni. Ilmu-ilmu ruqyah, ilmu-ilmu penyakit-penyakit batin ni, tuan-puan sekalian. Kita ni kan ada qarin, dan kita tahu qarin kita, apa maksud qarin? Qarin ni, Ustaz, masuk qarin.
Qarin ni tuan-puan sekalian, sebut Qarin ni pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Rasul keluar ada urusan tuan-puan dimati Allah sekalian. Tetapi Sayyidatina Aisyah dia rasa macam cemburu, lalu dia macam pendek ceritanya Sayyidatina Aisyah cemburu, kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya. Macam siasat. Tuan-puan sekalian, cemburu ni penyakit, bukan penyakit. Cemburu ni adalah sesuatu yang perlu diuruskan. Jangan kita rasa bila berlakunya cemburu, itu adalah sesuatu perkara yang buruk semata-mata. Cemburu itu kan orang kata tanda sayang, tanda cinta, tanda kasih. Dan Rasulullah bila menghadapi cemburu daripada isteri, Rasulullah menguruskan dengan cara yang tenang, cara yang matang. Dan bila kita cakap pasal cemburu, biasanya wanita yang lebih payah, lebih susah ataupun lebih tidak mampu mengawal cemburu berbanding lelaki. Cuma saya nak cerita, satu hari Aisyah macam meragui Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata, berhati-hatilah wahai Aisyah dengan bisikan syaitan yang menghasutmu. Lalu Aisyah bertanya, bisikan yang menghasutmu, macam itulah. Bisikan jin yang menghasutmu, lebih kurang begitu. Kemudian Aisyah bertanya, adakah aku juga ada Qarin? Ada Qarin kan? Ada tak Ustaz pasal Qarin? Adakah aku juga ada Qarin? Lepas tu Rasulullah menjawab, ya, setiap manusia ada Qarin. Ada jin yang sentiasa bersama dengan dia. Hanya sahaja Nabi kata, Qarinku telah pun diislamkan oleh Allah. Nabi kata, hanya sahaja Qarin aku satu saja diislamkan oleh Allah. Tapi kita semua ada Qarin. Qarin ini bukan Islam. Masya Allah. Okey, kita tengok ya. Nabi SAW bersabda, ia hadis sahih riwayat Muslim. Ma minkum min ahadin, tidaklah setiap orang daripada kamu itu yang lahir ke dunia, illa wa kulla bihi qarinah, melainkan dia diutuskan bersamanya qarinnya di kalangan jin. Ini hadis sahih. Kena faham kenapa saya kaitkan dengan qarin ni, tuan-tuan sekalian, untuk kita faham apa kaitan dengan penyakit ain. Okey, ini hadis sahih riwayat Muslim, tuan-tuan sekalian. Saya baca ya. Ma minkum min ahadin illa wa qad wa wukila bihi qarinuhu minal jinni qalu wa iyyaka ya Rasulullah qala wa iyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Okey. Nabi bersabda, hadis sahih tuan-puan sekalian. Mungkin ramai dengan kita tak tahu pasal qarin, biasa dengar tapi tak tahu pun kita ada qarin. Tapi jangan rasa takut pula ya bila tahu. Tidaklah setiap orang daripada kamu itu, Nabi kata, yang lahir ke dunia, melainkan dia telah diutuskan bersamanya qarinnya. Qarin ni maksud teman. Paling setia, tak pernah tinggalkan kita. Setiap saat dia ikut kita, dia duduk di samping kita. Setiap saat qarin ni, teman, duduk rapat. Masuk tandas ke, pergi mana ke, qarin ni sentiasa ada. Daripada kalangan jin. Qarin ni daripada kalangan jin. Nabi sebut, qarinuhu minal jin, daripada kalangan jin. Lalu mereka, yakni sahabat bertanya, adakah kamu juga wahai Rasulullah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu pun ada qarin ke? Kamu pun sama, ada jin yang sentiasa berdamping, yang sentiasa jadi teman yang paling rapat. Dan Nabi menjawab, dan aku juga. Ya, Nabi kata, aku juga ada qarin. Melainkan Allah telah membantuku daripada gangguannya, maka aku terselamat. Dan tidaklah ia qarin mendorongku kecuali pada perkara kebaikan. Nabi kata, hanya sahaja aku saja yang mana alaihi fa aslam, Allah telah membantuku ke atas qarin tersebut dan aku selamat. Qarin itu untuk qarin Nabi hanya menyuruh kepada perkara kebaikan. Tapi selain daripada Nabi SAW, fungsi qarin adalah selalu membisikkan kepada kita. Bisikan menyuruh melakukan keburukan. Dan antara yang pernah saya dapat penjelasan daripada orang-orang yang dalam bidang ilmu-ilmu ruqyah ini, bila kita rasa nak marah dan benci sangat pada seseorang, kita tak ada pun doa, ya Allah biarlah dia sakit, biar tak. Tapi datang dengan perasaan dan qarin itu tahu kita sedang memandang dengan rasa benci ataupun dengan perasaan apa,
korin itu yang menyebabkan orang itu sakit. Sebab dia paling kenal kita, dia paling rapat dengan kita, dia tahu tentang kita daripada kecil. Korin ini lahir je terus ada. Sebab itu Nabi sebut sejak lahir, daripada lahir, dia melihat dan sangat kenal kita daripada kita kecil, kanak-kanak membesar sampai sekarang. Dan apabila seolahnya begini, kita tak nak pun orang tu sakit, tetapi kerana perasaan yang tidak terkawal, sebab itu marah macam mana dekat orang pun, astagfirullah, cepat-cepat istighfar, astagfirullah, geramnya aku pada dia, astagfirullah, menyampahnya, astagfirullah, astagfirullah, macam tu kan. Contohnya lah, mesti kaitkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau kagum macam mana pun, subhanallah, subhanallah, kaitkan dengan nama Allah, puji Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu antara untuk memutuskan tidak menyebabkan seseorang itu sakit. Dan jika kita sendiri pun selalu menggunakan kalimah Allah dalam percakapan, dalam perbualan memulakan sesuatu. Kita nak present kan, jangan tunggu jadi terkenal atau apa penyakit ain ni siapa-siapa boleh kena. Bukannya orang yang terkenal, bukannya sebab dia tu menayangkan ni siapa-siapa pun boleh kena. Penyakit sihir ni siapa-siapa pun boleh kena tu apa sekian. Saya jumpa ramai orang diuji sihir tuan-puan sekalian. Tak ada, dia bukan siapa-siapa pun, orang biasa, orang kampung, tak ada siapa-siapa. Masya Allah. Maksudnya tak ada siapa yang boleh dijamin selamat daripada ujian sihir. Dan tuan-puan sekalian, nanti hari ni macam dah tak sempat, saya akan berkongsi bagaimana ujian Rasulullah disihir. Nabi pernah disihir tuan-puan sekalian, dan itu daripada riwayat yang sahih. Dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah bila disihir dan bagaimana Rasulullah dirawat. Sihir Rasulullah dirawat tu. Okey, kita sambung sikit lagi penyakit ain ni. Ibnu Abbas, mujahid dan lain berkata, bermaksud mereka hendak menggelincirkan dengan mata mereka, maksudnya mereka dengki kepadamu kerana kebencian mereka terhadapmu. Seandainya bukan kerana perlindungan dan pemeliharaan Allah pada dirimu, dari mereka nescaya engkau tidak selamat. Tuan-puan yang baru masuk, tadi kita baca satu firman Allah tentang penyakit ain. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Dan sesungguhnya orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan dan menjatuhkanmu, ataupun boleh menyebabkan kamu binasa dengan pandangan mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan pandangan musuh itu boleh menyebabkan kamu tergelincir, menyebabkan kamu sakit, menyebabkan kamu boleh binasa. Tetapi kita lihat Ibnu Abbas, Mujahid dan para ulama tafsir mengatakan, jika tidak kerana perlindungan Allah, maka nescaya mereka itu dalam keadaan yang tergelincir ataupun sakit ataupun binasa. Dan kita tengok bagaimana para alim ulama menafsirkan ayat tersebut. Seandainya bukan kerana perlindungan dan pemeliharaan Allah pada dirimu, daripada mereka nescaya engkau tidak selamat. Sebab itu tuan-puan sekalian, untuk selamat daripada penyakit ain, Masya Allah, kita ni sendiri perlu ada satu amalan. Subhanallah, hanya senya Allah sahaja. Para ulama kata, jika bukan dengan perlindungan dan pemeliharaan Allah, maka kita tidak selamat. Hanya dengan perlindungan. Bila kita nak dapat perlindungan, maka kita wajib mohon perlindungan. Subhanallah. Kalau cerita-cerita Cina kan, kalau ada kawasan-kawasan tu kan, ada pemilik-pemilik kawasan apa semua tu kan. Sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian kan kena bayar. Lepas tu ada ni kawasan milik siapa, dapat perlindungan. Tuan-puan sekalian, untuk kita dapat perlindungan daripada perkara gaib, iaitu syaitan yang kita tak nampak, jin yang tidak nampak, perlindungan itu mestilah dalam bentuk yang tidak nampak juga, perlindungan daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hanya Allah yang boleh menyelamatkan dan melindungi kita daripada syaitan yang direjam. Masya Allah. Allah akan menghantar para malaikat untuk bersama dengan kita, melindungi kita. Allah akan menghantar para malaikatnya untuk merejam syaitan yang ada bersama kita. Itu yang kita sebut a'udzubillah, a'udzubillah, mohon perlindungan dengan Allah, minasyaitan, daripada syaitan, ar-rajim, yang direjam. Ulama mengatakan bila kita isti'azah, Allah akan memerintah dan menghantar para malaikat untuk merejam syaitan yang ada bersama. Okey.
Kita tengok lagi. Di dalam ayat ini terdapat dalil menunjukkan bahawa sasaran dan pengaruh mata benar-benar nyata adanya atas perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan daripada pelbagai jalan yang banyak. Banyak hadis Nabi cerita pasal penyakit ain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-ainu haqqun. Ain, penyakit ain itu benar, Nabi kata. Al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar, Nabi kata. Penyakit ain itu hak, iaitu benar. Ia bukan satu rekaan. Ia benar-benar berlaku. Dan Nabi menyampaikan kepada kita supaya kita tahu bagaimana nak selamat dan nak sembuh daripada penyakit ain. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih, riwayat Muslim 5831, Nabi bersabda, Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar. Sabaqathul ainu wa izastughsiltum faghsilu. Yang bermaksud, al-ain itu benar, penyakit ain itu benar. Jika ada sesuatu yang menjangkaui qadar, maka ainlah yang dapat menjangkauinya. Jika diminta kepada kamu untuk mandi untuk penyembuhan, maka mandilah. Sekarang kita nak bincang macam mana nak sembuh daripada penyakit ain. Masya Allah, muslimin muslimat sahabat sekalian, Nabi sebut ain itu benar. Dan jika ada sesuatu yang menjangkaui qadar, maka ainlah yang dapat menjangkauinya. Tuan-puan sekalian, kita sehat. Subhanallah, dalam qadar Allah, dalam ketetapan Allah, kita sehat. Tetapi Nabi sebut, jika ada sesuatu yang menjangkaui qadar, Nabi kata, maka ainlah yang dapat menjangkauinya. Daripada sehat, dalam qadar Allah, takdir Allah, kita sehat. Tetapi Nabi kata, jika ada sesuatu yang menjangkaui, melepasi qadar Allah, ainlah. Ain, Nabi kata, ain. Bila terkena penyakit ain, dia melepasi qadar Allah. Walaupun Allah takdirkan, Allah catat kita sehat. Tetapi ain juga dengan izin Allah, dalam pengetahuan Allah, jika kita tidak ada perlindungan. Jika ada seseorang yang melakukan ain terhadap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tuan-puan dimati Allah sekalian, ia tetap akan berlaku dan ia menjangkaui qadar Allah Subhanahu wa taala. Qadar ni kita kena faham ya, qadar, qada, ketetapan, qadar, ketetapan Allah. Contoh, Allah menetapkan kita sakit, tapi qadar sakit tu macam mana? Macam itulah qadarnya, berat ke, ringan ke, sakit teruk ke dan sebagainya. Okey. Imam An-Nawawi berkata, pada hadis ini terdapat isbat keimanan pada takdir Allah Subhanahu wa taala dan benarnya penyakit ain. Penyakit ain dan bahawa ia sangatlah berbahaya. Ya. Ha? Apa dia? Ha? Oh, nak susu. Okey, Hana. Okey, subhanallah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani berkata, Imam Nawawi menyebutkan penyakit ain dan bahawa ia sangat bahaya. Maknanya ialah orang yang ditimpa bahaya kerana sesuatu yang telah Allah tetapkan ketika seseorang memandangnya hakikatnya terjadi dengan takdir Allah yang telah ditetapkan sebelumnya. Bukan sesuatu yang baru sahaja diciptakan oleh orang yang memandang terhadap yang dipandang. Penyakit ain ialah penyakit disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri hati atau rasa takjub terhadap apa yang dipandang. Ianya boleh terjadi sama ada dari orang yang dengki, orang yang benci, orang yang marah, atau orang yang dicintai, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, ain adalah pandangan hasad daripada tabiat yang buruk yang boleh menyebabkan mudarat pada orang yang dipandangnya. Beliau turut berkata, ain boleh terjadi dengan rasa takjub, kagum, walaupun tanpa ada sifat iri hati dan hasad. Boleh juga terjadi walaupun daripada orang yang mencintai dan walau daripada seorang yang soleh tanpa disengajakan. Tuan-puan sekalian, daripada penjelasan alim ulama, ain boleh jadi daripada pandangan mata kerana benci, iri hati, marah daripada musuh. Ain juga boleh jadi daripada perasaan marah, iri hati daripada kawan. Bukan musuh, adik-beradik contohnya, kan? Boleh jadi daripada orang yang dicintai, daripada suami, daripada isteri. Isteri dia lawa sangat, suami pandang dengan rasa kagum, tak puaslah saya tengok awak. Ya Allah, cantiknya awak ni. Contoh. Kalau sebut ya Allah, mudah-mudahan selamat. Tapi kalau tak sebut langsung nama Allah, ui, cantiklah awak ni, cantik sungguh. Walaupun daripada orang yang dicintai.
boleh menyebabkan penyakit ain. Walaupun tanpa sengaja. Walaupun tuan-puan sekalian tanpa niat, boleh jadi penyakit ain. Tanpa niat. Tengok ada bayi lawa, comel. Tak ada niat pun nak sakiti bayi tu. Tak ada niat pun, memang lawanya, comelnya, comel sangat lah. Kenapa comel tak boleh buat bincang? Comel sangat ni. Kan? Lepas tu disertai dengan perasaan kagum tu tuan-puan sekalian. Tak ada iri hati, tak ada dengki, tak ada benci, tak ada pun apa-apa perasaan yang tak elok tuan-puan sekalian. Walaupun tanpa sengaja. Tengok. Al-Hafiz Ibn Hajar kata, ain ada pandangan hasad daripada tabiat buruk yang boleh menyebabkan mudarat pada orang dipandangnya. Ain boleh terjadi dengan rasa takjub walaupun tanpa ada sifat iri dan hasad. Boleh juga terjadi walaupun daripada orang yang mencintai dan daripada seorang yang soleh tanpa disengajakan. Orang baik pun bila puji boleh jadi orang tu sakit. Kita harus faham daripada penjelasan ulama ni, siapa pun boleh terkena penyakit ain. Kalau kita kata penyakit ain sebab dia suka tunjuk dia bahagia, memang kenalah. Dia suka menunjuk-nunjuk dia kaya. Oh, sebab dia suka menunjuk dia bahagia. Oh, dia suka-suka sekian-sekian. Ini bukan saya nak bela siapa-siapa. Saya nak bagi kita faham, bukan asbab itu saja penyakit ain. Bahkan boleh datang daripada orang yang dekat, daripada orang soleh, orang yang baik. Boleh datang penyakit itu daripada bapa kepada anak, daripada suami isteri, boleh semua terkena. Sebab itu kita kena belajar perlindungan daripada penyakit ain, iaitu disebutkan oleh alim ulama, orang-orang soleh, iaitu selalu bila kita menyebut sesuatu, bila bercakap, selalulah kita sertakan dengan memuji Allah. Subhanallah. Kadang cakap dengan suami, subhanallah bang, saya nak cakap sikit boleh? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mula meeting, nak bagi pandangan, nak buat presentation, tiba-tiba ada orang kagum lah pula dengan presentation kita. Kita pun memang sebelum present, kita dah kagum dengan diri sendiri. Kita masa buat persiapan, dah rasa naik bulu roma. Mesti hebat ni esok ni. Idea ni memang bernas ni. Pagi esok dengan confident, okey ni. Tekan-tekan, ramai-ramai. Wow, hebat. Bravo. Contoh kan. Semua tu tuan-puan sekalian, kita mula dengan subhanallah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memulakan presentation. Semua itu termasuk dalam pendinding kita daripada penyakit-penyakit ain. Okey, kita tengok rawatan penyakit ain. Sekiranya dah terkena dah tuan-puan sekalian. Sekiranya seseorang terkena penyakit ain, berubatlah dengan rawatan secara syar'i, mengikut syarak. Yang pertama, dibacakan ruqyah ataupun doa. Daripada Buraidah bin Al-Hushayb radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah lebih bermanfaat kecuali untuk penyakit ain ataupun penyakit disebabkan sengatan binatang berbisa. Maksudnya ruqyah lah, ruqyah lah penawar kepada penyakit ain, iaitu dengan menggunakan rawatan daripada Al-Quran, daripada doa-doa, daripada hadis Nabi, zikir-zikir. Seterusnya, yang pertama ruqyah dan doa. Yang kedua, dimandikan dengan air. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Umamah bin Sahl bin Hunayf, beliau berkata, Amir bin Rabi'ah melewati Sahl bin Hunayf ketika dia sedang mandi. Ini sama-sama sahabat Nabi ni. Dua-dua orang soleh, orang baik. Dua-dua tidak saling membenci tuan-puan sekalian. Tapi peristiwa ini berlaku zaman Nabi untuk menjadi iktibar kepada kita. Ketika itu, Sahl bin Hunayf sedang mandi dan melewatinya, iaitu Amir bin Rabi'ah. Lalu Amir berkata, masa tu Amir terpandang sahabatnya Sahl yang sedang mandi. Lalu Amir berkata, aku tidak melihat seperti hari ini kulit yang lebih mirip keindahannya dengan kulit wanita yang dipingit. Maksudnya ketika sahabat Nabi yang bernama Sahl ni mandi, ternampaklah kan bahagian badan dia, mungkin belakang ke bahagian body dia lah, badan dia. Lalu sahabat Nabi yang bernama Amir ni terasa kagum dengan keindahan kulit tu. Kulit yang mungkin bersih ataupun bercahaya, kulit nampak lembut, lalu dia rasa kagum. Tidak berapa lama kemudian Sahl terjatuh. Dan tuan-puan sekalian, terus jatuh. Lantas beliau dibawa kepada Nabi SAW, lalu dikatakan, selamatkanlah Sahl yang sedang terbaring sakit. Daripada sihat terus jatuh sakit. Baginda SAW bersabda, siapa yang kamu curigai telah menyebabkan ini? Dia tanya, siapa ni yang menyebabkan kamu sakit ni? Mereka berkata, Amir bin Rabi'ah. Baginda lalu bersabda, alama yaqtulu ahadukum akhah
idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Mari kita tengok apa saranan Nabi. Nabi suruh buat apa? Bila ada seorang sahabat Nabi, puji sahabat Nabi sebab rasa macam takjub, kagum dengan kulit yang indah dimiliki. Ini sama-sama lelaki. Ini bukan kata ada gay ke, jangan cakap, jangan fikir macam tu. Cuma nampak mandi, cuma terasa kagum. Wow, cantiknya kulit dia. Sehatnya kulit dia. Macam tu je tuan-puan sekalian. Ini bukan saling membenci ni, bukan musuh ni. Sahabat Nabi sama sahabat Nabi. Kemudian Nabi berkata, kenapakah salah seorang daripada kamu membunuh saudaranya? Seharusnya apabila salah seorang daripada kamu melihat sesuatu pada diri saudaranya yang menakjubkan, hendaklah dia mendoakan keberkatan untuknya. Nabi pesan, kalau kamu ada rasa takjub, kagum dengan kawan kamu. Bayangkan, Nabi tanya kenapa salah seorang daripada kamu membunuh saudara. Bila Nabi tahu sahabat ni, puji sahabat ni sampai jatuh terlantar sakit, Nabi kata Kenapalah, kan sahabat ni kata. Nabi kata, kenapalah kamu membunuh saudara kamu? Soalnya penyakit ain ni boleh menyebabkan mati. Kenapa kamu ni sampai nak bunuh? Nabi bukan sebut tu maksudnya dalam erti kata yang sebenar. Bunuh. Kalau betul bunuh kan macam tu. Tapi Nabi kata, kenapa sesama kamu boleh membunuh? Kan maksudnya sebab penyakit ain tu boleh menyebabkan kematian, tuan-puan sekalian. Seharusnya apabila salah seorang daripada kamu, ini cara Nabi ajar ni, melihat sesuatu pada diri saudaranya yang menakjubkan. Kalau kamu melihat sesuatu yang takjub, yang kamu rasa kagum, hendaklah dia mendoakan keberkatan. Sebab itu antara zikir, bila kita takjub pada seseorang, kita sebut tabarakallah. Kan? Tabarakallah. Maksudnya tabarakallah itu, moga Allah memberkatinya. Ustazah tak reti sebut tabarakallah, tak biasa. Kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu contoh tuan-puan sekalian. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meminta air, lalu menyuruh Amir untuk berwuduk. Amir pun cuci wajahnya, kedua tangannya sampai siku, kedua lutut dan bahagian dalam kainnya. Nabi SAW memerintahkan untuk menyiramkan bekas air wuduk itu kepada sah. Sufyan menyebut Mu'ammar berkata daripada Azuri, baginda SAW memerintahkannya untuk menyiramkan air dari arah belakangnya. Kaedah ruqyah, jika tahu siapa yang menyebabkan penyakit ain itu, sebab sekarang ini tahu siapa yang menyebabkan sah, iaitu Amir. Jadi Rasulullah perintahkan Amir mengambil air wuduk. Lalu ditadah air wuduk Amir, lalu dimandikan sah itu daripada air wuduk Amir. Jadi, dan dikatakan Nabi menyiram daripada bahagian belakang, kemudian sembuhlah sah. Jika kita tahu siapa yang menjadi penyebab penyakit ain. Tapi kalau tidak tahu, tak tahu siapa ni. Kan tiba-tiba sakit, daripada sihat tiba-tiba terlantar. Kemudian ini mungkin sebab penyakit ain, sebab cek doktor tak ada apa-apa, kan? Semua sihat sampai doktor kata saya tak tahu punca kenapa sakit ni. Tak tahu, kalau doktor cakap tak tahu punca, itu di antara penyakit yang disebabkan ain ataupun disebabkan sihir, dan pergi kepada yang pertama, iaitu ruqyah. Doa dan ruqyah, tuan-puan sekalian. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, cara pengubatan ini tidak dapat mengambil manfaatnya bagi orang yang mengingkarinya, orang yang mempersenda-sendakannya, orang yang meragukannya atau melakukan sekadar cuba-cuba tanpa meyakini. Tengok apa peringatan ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, cara berubat sihir atau pengubat ain sama ada digunakan dengan kaedah apa? Ruqyah ataupun doa, ataupun yang kedua bagi khusus penyakit ain, ambil air wuduk lalu dimandikan sebagaimana riwayat yang cerita daripada hadis Nabi tersebut. Ulama mengatakan cara berubat ini tidak dapat mengambil manfaatnya bagi orang yang mengingkarinya, ataupun orang yang mempersedakan, ataupun orang yang ragu-ragu, atau orang yang melakukan sekadar cuba-cuba tanpa yakin. Tuan-puan sekalian, tanpa yakin. Subhanallah, Allahu akbar. Masya Allah, tuan-puan sekalian, saya ada pengalaman disihir juga. Dan ada pengalaman membantu orang disihir. Tapi tolong, saya bukan boleh berubat orang. Masya Allah. Tetapi benar, syaitan, jin yang menyebabkan dengan izin Allah juga, menyebabkan seseorang manusia itu sakit. Dia sangat takut dengan orang yang yakin dengan firman Allah. Seorang yang sangat tak yakin dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikrullah. Dia sangat takut.
Sebab itu kalau pengalaman saya masa sekolah menengah dulu, bila ada berlaku, kita duduk asrama selalu ada histeria. Bila berlaku histeria, kita ni pelajar-pelajar baca Yasin tak berhenti. Tapi kawan yang histeria tu, tak histeria juga. Gelak gitu, tempik. Kan? Datanglah seorang orang yang soleh, ustaz. Datanglah ustaz, orang tua dah. Baca, baru start baca je. Bismillahirrahmanirrahim. Start baca je, terus orang tu sedar. Kita kata, wow. Kita baca ayat kursi tak keluar 10 kali pun. Sebenarnya memang syaitan, jin sangat takut dengan orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang yakin betul dengan Allah. Yakin dengan kekuatan ayat Al-Quran. Dan pernah tuan-puan sekalian, saya pernah berjumpa dengan orang yang pengalaman kena sihir. Lama sakit dia kena sihir. Dia kata, ustazah, tahu tak saya sembuh dengan apa? Saya pergi berubat satu Malaysia. Saya dah habis 100,000 berubat tapi tak sihat ustazah. Saya tetap sakit. Penyakit dia, tahu tak tuan-puan sekalian, tak boleh bercakap, tak boleh jumpa langsung suami anak-anak. Duduk satu rumah tapi tak bercakap dengan anak bertahun-tahun dengan suami. Duduk asing, dia duduk dalam bilik. Tak boleh jumpa, tak boleh. Jadi sakit tak boleh walaupun mereka saling sayang. Tapi saya tanya, bertahun tak bercakap? Ya ustazah, bertahun tak boleh bercakap walaupun satu patah. Apatah lagi nak makan duduk sekali. Dan patut macam mana duduk satu rumah? Kami dah ada jadual. Waktu saya keluar makan, dia orang duduk dalam bilik. Waktu dia orang keluar, saya duduk dalam bilik. Kalau tak, apa yang berlaku? Saya akan sakit, saya akan terlantar. Saya kata dahsyatnya, mana-mana dah pergi berubat ustazah. Saya tak tahu macam mana. Ya, mungkin ada orang dengki, orang yang benci kan, tak boleh tengok kami bahagia kan, anak-anak saya. Tapi dia kata anak-anak saya alhamdulillah baik. Saya ikuti mereka daripada jauh, saya tahu perkembangan mereka belajar dengan baik. Tapi saya tak boleh peluk, tak boleh dekat dengan anak. Kalau tak, saya ataupun anak sakit macam mana, saya tak ingat dah cerita dia exactly. Subhanallah, duduk satu rumah tapi tak boleh berjumpa, tak boleh bercakap. Seksa, tuan-puan sekalian, seksa. Dia kata terseksa, hidup saya terseksa, hidup anak-anak terseksa. Nak macam orang lain pergi berjalan naik satu kereta, tak boleh bertahun-tahun. Ya Allah, saya terkejut, saya tak sangka ada yang sihir sampai begitu. Kalau boleh, orang sihir tu nak kami berpecah terus. Sihir ini, sihir pemisah. Nak suruh berpisah dengan suami, pecah dengan anak, sampai tahap tu tuan-puan sekalian. Masya Allah. Lepas tu dia kata, ustazah saya berubat mana-mana. Tapi akhirnya ustazah, saya sembuh alhamdulillah, makin sembuh, dah boleh dah dengan ni. Dan masa tu ada adik-beradik dia yang mengesahkan, betul ustazah, saya mengesahkan memang adik saya ni sakit lama. Dia kata saya boleh sembuh ustazah dengan istighfar. Yang mana satu hari saya istighfar sungguh-sungguh dengan Allah, mohon ampun. Dan saya menangis-nangis, saya yakin sungguh. Lepas tu adalah saya tak ingat dah dibaca apa. Dan saya yakin yang saya akan disembuhkan oleh Allah dengan zikir, dengan bacaan. Mungkin 3 kul macam tu lah, saya lupa tuan-puan sekalian. Tapi pokok pangkalnya, dikata ustazah rupanya Allah bagi sembuh, Allah bagi saya sakit-sakit. Selama ini saya yakin, saya lebih yakin dengan perawat. Saya bukan yakin dengan Allah. Bila saya dengar ada orang kata, oh perawat tu hebat, dah ramai orang sembuh. Ada orang dah nak mati, dah boleh sembuh balik. Saya pergi. Rupanya sama ini saya lebih yakin dengan perawat. Saya bukan salahkan perawat. Rupanya Allah nak berikan kepada saya hakikat keyakinan kepada Allah. Allah tak izinkan saya sembuh. Saya jumpa orang yang hebat macam mana, perawat-perawat yang hebat macam mana. Tetapi tuan-puan dan mati Allah sekalian, itulah antara perkara yang, itulah tuan-puan sekalian, antara perkara yang kita selalu berjuang. Sebab itu Ibnu Qayyim menyebutkan cara pengubatan ini tidak dapat diambil manfaat melainkan ruqyah dan sebagainya. Seseorang yang mempersendakan ataupun kadang ragu-ragu, mesti dengan yakin. Sebab itu kadang-kadang kita kata, macam mana anak saya ni ustazah, sakit ustazah, ada yang bawa jumpa. Saya kata ibu, puan, Allah uji puan dengan suami, anak sakit sekarang ni. Puan macam mana puan usaha berubat? Saya dah pergi kata-kata, ambil air tawar sana, air tawar sini. Allah uji puan suami isteri, bukan Allah uji perawat tu. Puan dengan suami isteri bangun malam qiyamul lail, buat doa betul-betul, yakin betul-betul dengan Allah tanpa ragu-ragu, anak akan sembuh. Mohon betul-betul pertolongan dengan Allah. Tapi ustazah, saya orang biasa, saya bukan orang soleh, saya ni
Saya orang biasa-biasa je. Sebab tu saya minta tolong ustazah, saya minta tolong ustaz, saya pergi sana sini. Saya kata, puan yang diuji oleh Allah langsung tanpa perantaraan sesiapa, minta dengan Allah. Kalau puan minta dengan saya perantaraan. Kalau Allah tak izinkan, tidak. Puan jumpalah siapa-siapa pun. Sekarang puan yang diuji, puan perlu direct minta dengan Allah dengan yakin. Puan balik kepada Allah, kembali kepada Allah, yakin dengan Allah. Subhanallah, ujian ini untuk puan, untuk anak. Anak sedang sakit, tak sedar apa semua. Mungkin anak susah. Tapi puan suami isteri sedang dalam keadaan sedar. Jangan menggantungkan harap kepada manusia melebihi Allah. Sebab itu Allah belum izinkan anak puan sembuh. Sebab Allah nak puan dengan tuan kembali kepada Allah, benar-benar yakin kepada Allah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Ada beberapa kes yang jumpa yang mesej balik, Ustazah, alhamdulillah dah sembuh. Rupanya bertahun-tahun kami pergi berubat. Hakikatnya ujian ini untuk kami. Rupanya anak kami boleh sembuh dengan doa kami. Saya kata, ya, doa puan, doa yang paling makbul. Doa seorang ibu. Itu disebut dalam hadis Nabi, doa yang makbul. Ibu doa makbul, ayah doa makbul. Kenapa perlu? Bukan saya menidakkan ya kemampuan daripada perawat-perawat. Ikhtiar juga. Pak jumpa juga perawat, saya pun jumpa perawat juga, tuan-puan sekalian. Kalau keadaan saya dah teruk sakit sampai saya dah tak boleh ceramah, saya kalau diuji ketika, maksudnya saya tak nak cerita lanjutlah pasal saya kena sihir apa semua. Tapi kalau saya sakit, saya tak boleh ceramah, tuan-puan sekalian. Masa ceramah pun saya terpaksa stop. Saya boleh jadi menggigil, saya boleh hilang kawalan, saya boleh jadi gelap, tak nampak. Dan lepas ceramah saya akan sakit, saya tak boleh nak bangun. Dan ada waktunya saya pun pergi jumpa perawat. Saya jumpa, memang ada ustaz, doktor kan. Kadang suami saya rawat saya, baca ruqyah untuk saya. Lepas tu, selalunya juga saya ruqyah untuk diri sendiri. Antaranya ruqyah Jibril tu puan sekalian. Ruqyah Jibril tu adalah ruqyah untuk kita ruqyah diri sendiri. Cari ruqyah Jibril. Rasulullah bila kena sihir, Rasulullah diruqyah oleh malaikat Jibril. Sebab itu ada namanya ruqyah Jibril. Saya juga ada amalan-amalan yang diberi oleh ustaz-ustaz, maksudnya yang perawat ruqyah ini beri untuk saya baca setiap hari. Subhanallah, kena baca setiap rutin bacaan yang banyak. Supaya tidak teruk, sebab apa, sihir yang dihantar berterusan. Bukan one off, tapi berterusan. Supaya sakit, supaya berhenti mengajar, supaya berhenti buat kerja dakwah, buat ni, supaya sakit terlantar dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang kita tak kuat, kita juga jumpa perawat supaya bantu, kemudian kita pun kekalkan istiqamah dengan amal-amal soleh supaya kita ni kuat untuk menghadapi bila-bila masa bila kita disihir, tuan-puan sekalian. Okey, berlindung daripada penyakit ain. Ini last, penutup, saya tahu dah lambat. Berusaha berlindung daripada penyakit ain dan juga sihir dibolehkan serta ia tidak menafikan konsep tawakal. Ini kerana tawakal adalah bergantung kepada Allah disertai dengan usaha. Ada orang kata saya tawakal je pada Allah, kan nak kena macam mana. Tawakal perlu disusuli dengan usaha. Sebab itu perlu ada amanan. Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pencegahan terbaik daripada terkena penyakit ain ataupun sihir, malah daripada segala penyakit mara bahaya. Nabi SAW memperlindungkan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma seperti mana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma baginda bersabda, "Wa'izukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hamah wa min syarri kulli ainin lamah." Okey, ini adalah doa Nabi SAW terhadap Husain radhiyallahu anhuma. Okey, memperlindungkan Hasan dan Husain. Bila Rasulullah dengan cucu dia Hasan dan Husain, Rasul doa apa? U'idhukuma, aku memohon perlindungan untuk kamu berdua, Hasan dan Husain, bi kalimatillahi tamah, dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna, min kulli syaitanin wa hamah, daripada syaitan dan binatang berbisa, wa min syarri kulli ainin lamah, daripada segala kejahatan mata yang memandang dengan dengki ataupun kebencian. Subhanallah. Jadi kita boleh ubah kepada a'udzubillah, a'udzu bikalimatillah. A'udzu, aku mohon perlindungan. Okey, saya akan tulis ya. Tuan-puan sekalian catat, saya akan tulis doa ni. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita selamat daripada penyakit ain, penyakit sihir, penyakit binatang berbisa
dan segala bentuk penyakit. Kalau doa ni Nabi mendoakan Hasan dan Husain dengan perkataan u'izukuma, iaitu aku mohon perlindungan untuk kamu berdua daripada Allah. Tetapi subhanallah tuan-puan sekalian, dalam hadis ini kita boleh ubah kepada a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku mohon perlindungan dengan Allah dengan kalimahnya yang sempurna. Okey. Kemudian ada lagi dengan surah Al-Falaq dan sebagainya, Ruqyah Jibril. Tuan-puan sekalian, saya akan tulis besok. Esok. Kita ada kuliah lagi ke Encik Suami petang ni hari ni? Oh, 10.30. Okey. 10.30 tu ada ceramah 10.30. 2 jam lagi. Saya dah tak boleh teruskan. Saya tak boleh teruskan. Tuan-puan sekalian, saya nak berkongsi besok. Jadi esok dalam kuliah Riyadhus Salihin, sebab kita kuliah sekarang Riyadhus Salihin sampai pagi. Sampai hari Khamis saja, sebab hari Jumaat kita beri laluan untuk apa ni? Untuk apa Ustaz? Hari Jumaat? Aikim. Subhanallah. Okey. Sahabat-sahabat, esok pagi kita akan sambung. Saya akan tulis Ruqyah Jibril. Saya akan tuliskan doa tadi dan insya-Allah kita akan kongsikan beberapa amalan siapa yang terkena sihir. Ini saya bukan reka-reka lah atau apa kan, daripada hadis Nabi, daripada perawat-perawat yang benar kita kongsikan untuk kita jadi amalan sendiri ataupun kita ubat orang yang terdekat. Kita ubat ahli keluarga kan. Insya-Allah dengan yakin dengan kaedah-kaedah dia. Sebab kalau saya tulis sekarang jadi panjang. Jadi insya-Allah besok kita sambung tajuk ni sikit lagi sebelum kita sambung kuliah Riyadhus Salihin kita. Masya-Allah, mudah-mudahan bermanfaat tuan-puan sekalian. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah moga Allah lindungi kita daripada segala mara bahaya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada yang kata takut duduk seorang-seorang. Janganlah takut. Pasal Qorin tu. Jangan takut tuan-puan sekalian. Sama ni kita biasa je kan. Qorin tu tak ada apa pun. Memang kita lahir ada Qorin. Ada yang teman daripada kalangan jin. Tapi dia tak boleh buat apa-apa pada kita. Dia tak boleh kacau kita. Dia tak boleh buat kita sakit Qorin tu. Dan dia tak boleh pun macam nak menjelma-menjelma ke, tak boleh tuan-puan sekalian. Jangan fikir bukan-bukan. Jangan tiba-tiba duduk seorang-seorang rasa macam Qorin kau kat mana? Jangan. Masya Allah. Qorin tu dia hanya membisikkan sahaja. Dia bisik perkara-perkara tak elok, penghasut. Syaitanir rajim suruh kita buat perkara tak elok tu je yang dia mampu buat. Dia tak boleh bagi kesan sentuh kita ke menjelma, keluarkan suara, tak boleh. Tapi tugas dia adalah bisik supaya kita buat perkara yang buruk. Kan? Supaya tangguh lambat solat, masa kita solat lepas tu dia bisik-bisik supaya kita tak khusyuk. Sebab saya tengok komen di IG ni, tuan-puan sekalian ya, jangan sampai macam tu sekali. InsyaAllah tak ada apa-apa. Tapi kalau siapa yang baru follow ni, tak tahu apa-apa, kena dengar daripada awal. Sebab daripada awal kita baca hadis Nabi berkenaan dengan Qorin, bagaimana yang menjadi asbab penyakit, penyakit ain semua tu. Penyakit ain sini, bukan sini. Ya, tuan-puan sekalian tengok daripada awal. Jangan dengar sekerat-sekerat. Penjelasan mesti dengar daripada awal. Kau tak jadi salah faham. Tu bahaya. Salah faham boleh bahaya. Okey, jadi jumpa lagi pagi besok. Surah Wal-Asr baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.